Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya pada hari ini ialah untuk mempersembahkan sebuah SUV. Ya tuan-tuan, sebuah lagi SUV untuk pasaran Malaysia. 10 biji kereta yang dilancarkan di Malaysia pada hari ini, nombor 11 baru dapat sedan satu. Ini menunjukkan bahawa peminat di Malaysia memang suka dengan SUV. Malah bapa saya sendiri pun baru beli SUV. So, hari ini kita ada Mazda CX-8 2.5 Turbo All-Wheel Drive. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan review kita pada hari ini, tolong like, subscribe, share YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Mekanika. Dan WhatsApp saya. Jangan WhatsApp Abang Jaafar. Mazda CX-8 dilancarkan pada tahun 2020 dan sebenarnya model ni unik sebab model ni merupakan satu SUV besar yang dilancarkan dan dijual oleh Mazda di Jepun. Untuk pengetahuan penonton, CX-9 tak dijual di Jepun disebabkan isu saiz. Saiz CX-9 ni lebih besar menjadikan teks dia lebih mahal. Jadi dekat Jepun model ni adalah model yang flagship daripada Mazda. So, untuk tahun ini ada beberapa perubahan barulah yang dihasilkan oleh Mazda. Kita tengok dekat depan ni, interlock vertical grille. Grill baru. Sebab yang grill lama dia pakai vertical bar. Yang ni dia pakai grill baru. Saya sebut mungkin ni rekaan tikar anyaman buluh. Dan dia letak logo Mazda ni, yang logo yang menggunakan sistem Mazda iSense. Serta satu krom baru dekat bahagian bawah. Disebabkan model ni menggunakan model all-wheel drive 2.5 turbo yang paling mahal, lampu depan dia menggunakan lampu adaptive front light. Maksud dia, kalau kita corner ke kanan, mentor dia ikut ke kanan. Dan lampu ini juga mendapat teknologi auto high beam. Ini di bahagian depan. Nanti kita tengok di bahagian tepi pula. Okey, untuk di bahagian tepi, sebenarnya CX-8 ni masih mengekalkan tema eksklusif, tema eksekutif bagi sebuah SUV. Contohnya, roof rail dia buat daripada krom. Dan krom juga dipasang pada bahagian bingkai tingkap serta bahagian upper door ni. Bahagian lower door. Dari segi wheelbase pula, wheelbase CX-8 ialah 2930mm. Secara kasar, wheelbase ini sama dengan CX-9. Tapi CX-8 ini sebenarnya lebih kurus dan lebih pendek sedikit berbanding dengan CX-9, menjadikan dia diposisikan di bawah CX-9 untuk pasaran global. Di bahagian belakang CX-8 ni adalah sangat penting untuk anda tengok logo emblem ni. Sebab kalau sekali imbas kita boleh confuse antara CX-8, CX-5 dan juga CX-9. Dan CX-8 juga diambil satu elemen penting daripada CX-9, vertical chrome bar. Ni vertical chrome bar ni dia ambil daripada CX-9. Vertical chrome bar ni, elemen design dia pedang katana Jepun. Ini memang sangat unik untuk Mazda. Dan kita boleh buka pintu belakang ni untuk ruang kargo sebesar 209 liter. Ruang ni kita boleh besarkan kalau kita lipat seat ni, menjadikan dia lebih kurang 775 liter ruang kargo. Bolehlah untuk kita jalan jauh dengan selesa. Kalau kita nak besar sikit lagi, kita buka sini. Ada lagi ruang rahsia dekat sini. Untuk bahagian dalam, CX-8 ni ada beberapa bahagian seating yang ditawarkan lah. Sama ada 7-seater ataupun 6-seater. Untuk 7-seater dia ditawarkan bagi varian yang terendah, dan untuk 3 varian ke atas dia menggunakan 6-seater. Tapi 6-seater dia pun ada beberapa tawaran. Yang pertengahan dia tak ada konsol tengah ni. So dia menjadikan ruang dalam ni lebih luas sikit. Kita rasa lebih selesa sebab kita boleh lunjurkan kaki kat bawah. Untuk bahagian dua varian teratas iaitu 2.5 turbo dengan 2.2 turbo diesel,
dia ditawarkan dengan perehat tangan. Dan penting juga sebab dia ditawarkan sekali dengan pemanas seat untuk bahagian tengah. Serta di bahagian dalam ni kita ada 2 point charger. Secara keseluruhan memang ada 6 point charger untuk penumpang kereta ni. 2 depan, 2 tengah, 2 dekat belakang. Memang kalau kita long distance dengan kereta ni memang sangat selesa. Untuk bahagian belakang pula ketinggian yang minima ataupun selesa untuk bahagian belakang lebih kurang 160 cm macam saya lah. Sebab kalau kita terlalu tinggi, kita akan terlanggar bumbung dengan bahagian kepala. Tapi secara keseluruhan untuk long distance memang kereta ni memang terasa mewah, selesa dan sedap. Tambah-tambah bila ada aircon di bahagian tengah ni, yang di mana kita boleh kontrol suhu dan juga kelajuan angin yang sampai ke muka kita. Untuk penonton yang tak biasa dengan rekaan dalaman Mazda, first time dia orang masuk dalam kereta ni dan dia orang kata design Mazda sebenarnya tak berapa lawa sebab terlalu minimalistik. Tapi sebenarnya ada penerangan yang bagus kenapa design ni menjadi minimalistik. Nombor 1, jurutera Mazda kata untuk pemanduan yang selamat, pemandu sepatutnya fokus pada jalan raya dan juga steering. Ini menjadikan skrin infotainment ni menjadi kecil, lebih kurang 7 inci saja. Dan untuk mengurangkan noise ataupun gangguan kepada pemandu, rekaan dashboard ni memang direka supaya minimalistik. Hanya ada 2 elemen sahaja yang diketengahkan. Elemen yang pertama ialah krom. Sebab dalam budaya orang Jepun, krom ni melambangkan sesuatu yang mewah dan mahal. Dan elemen yang kedua ialah harmoni ataupun nampak tenteram ataupun nampak rasa tenang, diketengahkan melalui corak rekaan kayu. Corak rekaan kayu ini sebenarnya diambil daripada meja makan ataupun meja minum tradisi minum teh orang Jepun. So bila kita duduk dalam ni, kita rasa selesa, tenang dan mewah pada masa yang sama. Sebab tu design dia memang menjadi macam ni. And then untuk kerusi di bahagian depan, kita dapat penyejuk ataupun seperti yang Abang Jaafar sebut, penyejuk telur. Walaupun telur tak ada, tapi telur anda tetap sejuk. Bagi variant 2.5 turbo, dia datang dengan macam saya sebut tadilah, turbo. Skyactiv G 2.5 turbo menghasilkan 228 horsepower dan 420 Nm torque pada 2000 rpm. Maksudnya apa? Maksudnya kereta ni walaupun beratnya mencecah 1700-1800 kilo, tak terasa langsung sebab torque dia memang masuk awal. Dan torque dia tadi akan dihantar kepada transmisi 6 kelajuan automatik all wheel drive. Sama seperti CX-9. Jadi bila dalam hujan, kereta ni memang sedap, yakin dan confident. Untuk pemanduan secara santai, maksudnya dalam 80, 90, kita boleh dapat dalam lebih kurang 12 km per liter. Tapi kalau kita lenjan 12, 13, 14, 15, kita dapat lebih kurang 9 km per liter. Okeylah untuk kereta SUV yang besar berat 1.8 tan dan boleh muat 6 orang. Ini memang saya test muat 6 orang, isi barang penuh, itulah result dia. Not bad lah. Okey, pada tahun 2020 lepas PKP, memang saya dah test drive Mazda CX-8 ini, tapi variant yang saya test drive ialah 2.5 NA. So yang terbaru ini ialah 2.5 turbo. Perkara pertama yang saya perasan ialah penghantaran kuasa dia memang sangat lancar, bagus dan sangat bertenaga berbanding dengan versi standard NA. Sebab bila kita tekan pedal minyak, memang dia akan pergi walaupun kita bawa 6 orang, barang penuh. Memang kita tak terasa langsung, dia tak ada rasa macam lemau. Memang dia akan macam pergi. Hanya kita perlukan disiplin yang kuat untuk mengawal kita daripada dapat saman AES. Dan nombor 2 yang saya perasan ialah NVH dia. NVH dia memang terbaik dan bagus sebab pada 110 km sejam, NVH dia lebih kurang 58 desibel saja. Memang sangat senyap. Ditambah pula bila kita lalu jalan yang tak rata, pergerakan tayar tu memang tak terasa pada bahagian chassis. So bila kita bawa long distance, bawa laju atas highway,
kita akan rasa bahawa macam kita naik atas kapal layar. Memang terasa mewah, laju dan sedap. Nombor dua kereta ni ialah kereta all-wheel drive yang menggunakan sistem Intelligent Mazda all-wheel drive. Sistem ni akan bekerjasama dengan G-Vectoring. Tujuan utama sistem dipasang ialah satu, untuk keselamatan. Jadi bila kita bawa dalam hujan ataupun dalam keadaan permukaan jalan yang tak mencengkam sangat, safety tu memang ada dan confident untuk kita ambil selekoh dan kekal di lane kanan tu memang ada. Nombor 2, sistem JVC dengan I all-wheel drive ni tadi akan memastikan supaya bila kita ambil selekoh tu, badan kita dan badan penumpang tak terhuyung hayang kiri dan kanan. Sistem ni akan agihkan kuasa ke depan, ke belakang, kiri dan kanan sebab dia all-wheel drive kan. So bila kita sampai kepada destinasi, badan kita tak penat. Inilah kelebihan Mazda, sebuah syarikat otomotif yang untuk orang yang suka memandu. Sebab itulah Abang Jaafar beli Mazda Miata. Okey, untuk Mazda 2.5 Turbo CX-8 ni, dia didatangkan dengan sistem ADAS yang full. Sebab tu kita boleh tengok dekat bahagian belakang, di logo dia tu, dia rata. Sebab di bahagian logo tu sebenarnya ada sensor. Dan sistem ini merangkumi Adaptive Front Beam Light, Adaptive Auto High Beam, dan dia ada Mazda Cruise Control, ada AEB depan dan belakang, Lane Keep Warning, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Rear Cross Traffic Alert dan juga Blind Spot System. Dan sistem ni memang saya rasa memang sangat bagus sebab kita boleh fokus dan alert pada jalan raya. Nombor 2, sistem ini juga sebenarnya diintegrasikan dengan dia punya head-up display. Contohnya kalau ada kereta di bahagian belakang masuk di bahagian tepi, kita tak perlu tengok di bahagian cermin sisi untuk mengetahui ada kereta atau tak ada masuk dalam kita punya blind spot. Kita hanya tengok dalam kita punya blind spot, dalam head-up display, dan blind spot system akan memberitahu kita ada kereta kat bahagian sisi kita. Dan nombor 2, Lane Departure Warning dan Lane Keep Assist system dia kita boleh matikan. Sebab kita rasa mungkin dia mengganggu, kita boleh matikan. Tapi pada masa sama dia tetap akan monitor cara kita bawa kereta. Kalau dia monitor kita bertukar lorong 2-3 kali tapi tak bagi signal, mungkin kali keempat dia akan warning pada kita dan dia akan minta kita berehat melalui sistem Driver Attention Alert. Itulah kelebihan dia. Maksud dia walaupun dia tak mengganggu kita memandu, tapi dia monitor kita. Mamak ni dah penat ni, dah letih ni, minta dia berehat. Inilah kelebihan sistem ADAS daripada Mazda. Mazda CX-8 ni sebenarnya sesuai untuk satu keluarga yang memerlukan sebuah SUV yang boleh memuatkan 6 orang dengan selesa. Sebab mungkin pada ketika itu dia dah tak suka tengok MPV yang berkotak-kotak. Termasuklah saya sebenarnya memang tak suka sangatlah design MPV yang berkotak. Saya lagi suka design macam ni. Dan dengan harga RM212,000, sebuah SUV all-wheel drive 2.5 turbo, saya rasa ia merupakan tawaran yang sangat bagus daripada Mazda. Tambah-tambah lagi dia bagi 5 tahun jaminan, 5 tahun free service dengan label dan juga parts. Yang itu memang terbaik lah. Sebab kalau kita beli kereta 5 tahun, kita dah tak payah fikir pasal apa. Hantar je kat service center, dia settlekan semua. Dengan harga RM212,000, harga dia boleh dipertimbangkan, boleh dengar, sedap dengar lagi lah dengan macam-macam yang dia offer tu. Okey, setakat itu sajalah review berkenaan Mazda CX-8 kita pada hari ini. Mungkin next time kita review CX-9 ataupun kita review CX-8 2.2 Turbo Diesel. Kepada penonton dan juga pembaca yang belum lagi subscribe, yang belum lagi like dan juga share YouTube Mekanika, tolonglah berbuat sekarang sebelum kami menghantar surat saman kepada anda. Subscribe.